Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pelajar tingkatan 6 walau di mana saja anda berada. Hari ini cikgu mengambil kesempatan untuk mengulang kaji bab 4 ya, iaitu tajuk pembuatan keputusan ya. Tapi untuk kali ini cikgu hanya fokus kepada 3 perkara sahaja, iaitu definisi, jenis keputusan dan juga proses pembuatan keputusan ya. Okey, cikgu adalah Cikgu Asma dari Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai Johor Bahru ya. Okey, kita teruskan. Definisi pembuatan keputusan ya. Okey, kita lihat, perhatikan di sini. Pembuatan keputusan adalah proses mengenal pasti masalah dan peluang, membina alternatif kepada penyelesaian, memilih alternatif terbaik dan melaksanakan alternatif tersebut ya. Okey. Jadi bila seseorang itu ada masalah, dia kena cari jalan penyelesaian dan daripada yang disenaraikan itu kena pilih ya. Dan lepas pilih, kenalah laksanakan ya, supaya masalah tersebut dapat diselesaikan. Ataupun anda boleh memberi definisi seperti ini. Pembuatan keputusan merupakan proses penyelesaian masalah dengan mengenal pasti alternatif penyelesaian dan memilih alternatif terbaik berdasarkan nilai-nilai dan keutamaan pembuatan keputusan ya. Jadi lebih kurang sama sebenarnya, tapi di situ anda lihat ada perkataan keutamaan, maksudnya sejauh mana sesuatu alternatif yang disenaraikan itu boleh dilaksanakan ya, atau dapat dilaksanakan ya, berdasarkan kriteria-kriteria tertentu ya. Okey, keputusan rutin dan keputusan tak rutin ya. Okey, jangan silap untuk yang kedua, bukan tidak ya, tapi tak. Kalau tidak itu maksudnya fakta tidak tepat ya. Okey, keputusan tak rutin. Saya ulang, keputusan rutin dan yang kedua adalah keputusan tak rutin. Okey, kita lihat dia ciri-ciri bagi dua jenis keputusan. Okey, untuk keputusan rutin, ciri yang pertama adalah biasa berlaku nama pun rutin. Anda biasa cakap, oh, apa rutin anda? Rutin ni jadi maksudnya benda yang selalu berlaku. Jadi bila selalu maksudnya dia berlaku berulang kali ya, tu kerap berlaku dan dapat dijangkakan sebab dah biasa berlaku, jadi dapat dijangkakan. Jadi penyelesaian yang dibuat adalah berdasarkan garis panduan, polisi, prosedur atau peraturan yang terdapat dalam syarikat ya, sebab dia adalah merupakan contohnya yang melibatkan aktiviti ataupun operasi dalam syarikat ya. Okey, operasi harian dalam syarikat. Okey, penyelesaiannya adalah segera dan risikonya adalah rendah ya. Jadi nanti kita tengok, kita lihat, kita boleh bentukkan 3 dimensi untuk kita bandingkan dengan keputusan tak rutin ya. Okey, nanti kita lihat ciri-ciri untuk keputusan tak rutin ya, supaya anda boleh dapat soalan bandingkan keputusan rutin dengan keputusan tak rutin, anda boleh dapat menjawab dengan tepat. Okey, contohnya disiplin pekerja yang datang lewat. Maksudnya di sini pekerja datang lewat tu adalah di dalam syarikat telah ada prosedur macam mana nak menangani ataupun menyelesaikan masalah pekerja yang datang lewat. Dia ada step-step dia lah Dulu anda ada pernah belajar dalam SEM 1. Okey. Keputusan tak rutin. Kita lihat ciri-ciri keputusan tak rutin pula. Okey, yang pertama, situasi tidak lazim. Maksudnya tidak selalu berlaku lah, tidak kerap berlaku, tidak dapat dijangka. Okey, jadi dia kontras dengan keputusan rutin tadi. Jarang berlaku, masalah baru, tidak dapat dirancang atau didokumentasikan, risikonya adalah tinggi. Okey, contohnya kementerian ekonomi. Kita tak jangka ya, tak dapat jangka. Okey, contohnya pemerintahan bekerja beramai-ramai. Contohnya sekarang ni musim PKP ataupun COVID-19 ya, mungkin ada syarikat-syarikat yang memberhentikan pekerja ya, dan juga ramai pekerja yang bekerja dari rumah ya. Itu adalah satu penyelesaian kepada masalah tak rutin di mana pekerja tidak boleh pergi ke tempat kerja ya. Okey.
Sebelum kita pergi kepada tengok dua sifat keputusan tak rutin, adaptif dan inovatif, kita tengok tadi yang cikgu cakap tadi, nak bandingkan. Okay. Anda boleh bentuk 3 dimensi untuk buat perbandingan antara keputusan rutin dan keputusan tak rutin. Contohnya, satu, kekerapan berlaku. Okey. Jadi satu kerap, satu tidak kerap atau jarang berlaku. Kemudian kaedah. Kaedahnya maksudnya di sini tadi dah lihat untuk keputusan rutin dia merujuk kepada peraturan prosedur yang ada dalam syarikat. Maksudnya telah distrukturkan. Okey. Keputusannya dibuat menggunakan kaedah yang telah distrukturkan. Tetapi untuk keputusan tidak rutin, keputusan yang dibuat menggunakan kaedah yang tidak distrukturkan, ya. Maksudnya tak pernah berlaku ataupun sangat jarang berlaku, jadi dia tidak distrukturkan, ya. Dia punya keputusan kaedah yang digunakan untuk buat keputusan tadi, ya. Okey. Kemudian satu lagi anda boleh buat dimensi risiko. Risiko tadi untuk rutin rendah, untuk keputusan tak rutin risikonya adalah tinggi, ya. Contohnya kalau bekerja dari rumah, kalau tak ada satu sistem yang mengenal pasti betulkah pekerja dari rumah, mungkin ada pekerja yang curi tu tulang, tak melaksanakan tugas dan sebagainya. Contoh sahaja, ya pelajar. Okey, seterusnya kita tengok dua sifat keputusan tak rutin iaitu adaptif dan inovatif. Okay, untuk adaptif, ciri dia memilih jalan penyelesaian terbaik, terdapat beberapa jalan penyelesaian terbaik, pengubah suaian daripada keputusan rutin. Okey. Contohnya di sini lihat, ya, pekerja yang tidak hadir bekerja, sama ada nak suruh amaran atau teguran sahaja. Dia macam rutin, ya, tetapi dia dalam kategori tak rutin sebab penyelesaian yang berbeza walaupun masalah yang sama. Maksudnya mungkin pekerja tu tak pernah datang lewat, kan? So macam mana nak hukum? Adakah sama dengan pekerja yang memang suka selalu datang lewat? Dia punya nak selesaikan masalah dia supaya mungkin tidak datang lewat lagi di masa akan datang. Tapi kalau yang memang selalu datang lewat, tadi contohnya pekerja yang datang lewat, kita ada prosedur dia step by step, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah, ya. Okey, tapi kalau dia jarang-jarang, sekala dia datang lewat, so nak buat macam mana? Adakah nak ikut prosedur yang sebenar? Jadi kita kena ubah adapt maksudnya kena ubah suai sedikit, ya, daripada keadaan yang biasa. Okey. Untuk keputusan inovatif, anda lihat dia ada satu pendekatan baru, penyelesaian masalah jarang berlaku, perlu idea yang kreatif dan inovatif, ya. Contohnya mereka bentuk produk baru untuk mengatasi masalah persaingan yang sengit, ya. Okey, tadi macam contohnya saya buat bekerja dari rumah, itu kalau untuk seorang guru lah. Kalau pelajar, belajar dari rumah. Jadi kalau belajar dari rumah tadi macam mana? Apa yang anda nak buat, ya? Anda mestilah kena kreatif untuk memastikan, ya, bahawa anda terus boleh belajar dari rumah dengan pelbagai cara atau sumber yang ada di persekitaran anda, ya, dengan keadaan dengan peralatan teknologi atau media sosial terkini, anda boleh patutnya belajar dari rumah tanpa ada masalah, ya. Okey, contoh. Okey, next. Kepada yang ketiga, cikgu cakap tadi, kita nak belajar 3 perkara hari ini, iaitu tadi definisi. Jenis keputusan ada 2, iaitu rutin dan tak rutin, dan juga yang ketiga kita nak belajar tentang proses. Jadi ada 6 proses membuat keputusan. 1, mengenal pasti masalah. 2, mengutip data. 3, menganalisis data. 4, mencari alternatif. 5, menilai alternatif. 6, memilih alternatif. Jadi jangan sama dengan proses perancangan, ya. Dan lihat, ada persamaan, ada sedikit perbezaan. So jadi di sini ada mengutip data, perancangan tidak ada, ya. Okey. Memberi kata kunci dan contoh, ya, supaya bila anda jawab senang. 3 perkara yang perlu anda wajib tahu dalam soalan jelaskan adalah fakta, huraian dan contoh.
Jadi cikgu ambil kata kunci supaya anda boleh buat ayat dengan baik dalam huraian. Untuk mengenal pasti masalah, kata kunci mengenal pasti masalah sebenar dan ataupun punca masalah. Contohnya kemerosotan jualan bulanan. Kalau dalam soalan tidak diberi, anda boleh create sendirilah. Tapi kalau dalam soalan telah diberi situasi, kena ikut. Jangan anda duk hafal yang anda ada, lepas tu tak tengok soalan. Tengok depan je. Proses membuat keputusan. Oh, tu excited jawab. Jangan ya. Mengutip data, proses yang kedua, iaitu kata kuncinya sumber dalaman dan sumber luaran. Sumber dalaman dalam organisasi, contohnya, kita boleh dapatkan data jumlah jualan bulanan syarikat. Kalau sumber luaran, boleh temu bual dengan pelanggan. Kenapa? Boleh buat soal selidik, kenapa mereka kurang berminat dengan produk yang anda keluarkan. Data. Jadi boleh analisis secara kuantitatif ataupun kualitatif. Contohnya untuk kuantitatif, purata, jualan bulanan ataupun min. Dalam alat keputusan kuantitatif, anda ada satu part iaitu min, mengira purata. Okey, adakah purata bulanan tu, contohnya bulan Februari, Mac, April, okey. Adakah macam mana anda dapati betul-betul ke dia merosot ataupun tengok min dia okey ke tak okey? Okey. Kemudian sumbangsaran. Maksudnya sumbangsaran adalah perbincangan antara jabatan pemasaran dengan jabatan pengeluaran. Jadi macam mana nak reka bentuk produk baru ke? Nak buat pemasaran yang meluas ke dan sebagainya. Kita tengok nanti seterusnya untuk langkah yang ke menjana alternatif. Jadi kat sini menyenaraikan pelbagai alternatif. Cikgu beri contoh 3 di situ. Jadi dalam menjana, sebab pelbagai mesti lebih daripada satu. You tak boleh senaraikan satu sahaja. Okey? Jadi promosi, jualan dalam talian ataupun hari bertemu pelanggan. Kemudian yang kelima, menilai alternatif. Jadi menilai kekuatan dan kelemahan. Jadi dalam menilai ini ada 3 kriteria yang perlu dipatuhi, iaitu kecukupan, kesauran. Kesauran ni maksudnya kebolehkelaksanaan. Kecukupan ni kita tengok dari segi kos, kemampuan syarikat dan realistik. Realistik maksudnya boleh dicapai atau tak. Maksudnya boleh dapat tak menyelesaikan masalah tersebut. Okey. Kesauran tadi boleh laksana, tapi realistik adakah boleh dapat menyelesaikan masalah. Okey. Memilih alternatif. Itu tadi antara 3 kita pilih satu. Kerana apa? Kerana yang ini memenuhi kriteria tadi. Contohnya kos rendah, memang boleh dilaksanakan, ada kemahiran dalam ICT untuk anda membuat jualan dalam talian, dan juga memang lebih senang dilaksanakan berbanding yang 3 tadi. Okey, jadi cukup setakat ini untuk kali ini. Terima kasih Dawan Keladi. Lain kali kita belajar lagi. Okey, saya rajin. Siapa? Anda lah rajin. Saya berjaya. So yang rajin insya-Allah akan berjaya dan insya-Allah akan jadi cemerlang. Okey, sekian untuk kali ini. Jumpa lagi di lain ketika. Terima kasih. Assalamualaikum.